Hai murid-murid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Murid-murid bersama lagi dengan Cikgu Nur dalam kelas Bahasa Melayu tahun 1. Hari ini kita akan melihat tajuk unit 21, Bersihkan Alam. Dan tajuk kita pada hari ini ialah Beg Mesra Alam. Jom murid-murid kita belajar bersama-sama. Okey, terlebih dahulu kita lihat objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama, membaca dan memahami maklumat. Yang kedua, menulis karangan menggunakan maklumat yang diberikan. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah Beg Mesra Alam. Murid-murid kenal beg mesra alam? Mari cikgu tunjukkan contoh-contohnya. Okey, ini contoh-contoh beg mesra alam yang boleh kita gunakan. Apakah kegunaan beg mesra alam, murid-murid? Ini adalah kegunaan beg mesra alam. Kita gunakan beg ini untuk meletakkan barang-barang yang kita beli di pasar, di kedai, di pasar raya. Kan? Kalau kita menggunakan beg mesra alam ini, kita tidak perlu lagi menggunakan beg plastik. Okey, beg mesra alam ini beg yang boleh dikitar semula dan selamat untuk digunakan. Baiklah murid-murid, seterusnya kita buka buku teks, muka surat 131. Buka buku teks Bahasa Melayu, muka surat 131. Okey, pada muka surat 131 ini, murid-murid akan dapat melihat maklumat yang bertajuk Beg Mesra Alam. Kita akan melihat maklumat berkenaan dengan beg mesra alam. Okey, kemudian daripada maklumat ini, kita akan membina ayat. Kita akan membina ayat menggunakan maklumat yang diberikan. Kemudian, kita akan menulis karangan menggunakan ayat yang kita bina daripada maklumat yang diberikan. Okey, jadi hari ini murid-murid mesti dapat menulis karangan yang bertajuk Beg Mesra Alam. Okey, seterusnya mari kita baca maklumat yang diberikan, kemudian kita bina ayat menggunakan maklumat yang diberikan. Okey, tajuk Beg Mesra Alam. Okey, maklumat yang diberikan, yang ini ya. Ini ialah maklumat yang diberikan. Okey, kita akan baca maklumat ini bersama-sama. Beg mesra alam diperbuat daripada tumbuhan. Okey. Jadi, kita akan gunakan maklumat ini untuk membina ayat. Okey, jadi di sini telah diberikan ayat yang dibina menggunakan maklumat ini. Okey, mari kita baca ayat yang diberikan ini. Ini beg mesra alam. Beg ini diperbuat daripada tumbuhan. Jadi murid-murid nampak kan? Maklumat ini terdapat dalam ayat ini. Okey, mari kita baca maklumat pada gambar yang kedua. Beg istimewa. Ada pelbagai bentuk, ada pelbagai warna. Okey. Beg beg mesra alam ni sangat istimewa. Ada macam-macam bentuk dan ada macam-macam warna. Okey, mari kita bina ayat menggunakan ketiga-tiga maklumat ini. Okey, mari kita baca ayat ini. Beg mesra alam ini beg istimewa. Beg ini ada pelbagai bentuk dan warna. Seterusnya, mari kita baca maklumat pada gambar yang ketiga. Beg ini ringan dan nipis, mudah dibawa. Okey, ayat yang boleh kita bina ialah beg mesra alam ini ringan dan nipis. Oleh itu, beg ini mudah dibawa ke mana-mana sahaja. Seterusnya, kita baca maklumat pada gambar yang keempat. Beg boleh dikitar semula. Boleh dicuci, cepat kering. Okey, mari kita lihat ayat yang kita boleh bina menggunakan maklumat ini.
Beg ini boleh dikitar semula. Beg mesra alam ini boleh dicuci kerana beg ini cepat kering. Okey, baiklah. Kita telah membaca maklumat yang diberikan. Kita juga telah menulis ayat menggunakan maklumat yang diberikan. Sekarang kita akan menulis karangan bertajuk Beg Mesra Alam menggunakan ayat yang telah kita bina sebentar tadi. Bagaimana hendak menulis karangan ni murid-murid? Mari cikgu tunjukkan. Okey. Langkah yang pertama, murid-murid sediakan buku tulis. Okey, sediakan buku tulis, kemudian tuliskan hari. Hari ni hari apa? Tulis dekat sini. Kemudian tarikh. Okey, tarikh hari ni berapa hari bulan? Tuliskan. Kemudian tajuk Beg Mesra Alam. Okey. Selepas siap menulis hari, tarikh dan tajuk, kita akan mula menulis karangan. Bagaimana nak tulis karangan? Jom cikgu tunjukkan kepada murid-murid. Okey, baiklah. Setelah selesai, murid-murid tulis hari, tulis tarikh, tulis tajuk. Murid-murid bolehlah mula menulis karangan. Okey, murid-murid boleh rujuk semula ayat yang kita dah bina pada gambar 1, gambar 2, gambar 3 dan gambar 4. Okey. Oleh kerana gambar tu ada 4, jadi dekat sini maksudnya ada 4 perenggan. Ada 4 perenggan yang akan kita tulis dalam karangan kita. Okey, belum mula sekali murid-murid tulis ayat-ayat yang terdapat pada gambar pertama. Tulis dalam buku tu. Okey, tulis sampai habis, sampai dekat sini. Kemudian nak tulis tu kena tulis rapat ke tepi. Okey, nampak tak tu? Kena tulis rapat ke tepi dengan garisan tu. Tak boleh jarakkan terlalu banyak. Okey, tulislah. Ini beg mesra alam. Beg ini diperbuat daripada tumbuhan. Okey. Kemudian dah selesai tulis perenggan pertama, murid-murid tulis perenggan kedua iaitu ayat-ayat yang terdapat pada gambar kedua. Okey, murid-murid tulis. Cumanya untuk perenggan kedua ini, murid-murid perlu masukkan sedikit untuk memulakan tulisan tu. Masukkan sedikit ke dalam. Masukkan sedikit ke dalam. Anak panah ni tak perlu tulis sebenarnya. Ini cikgu nak tandakan supaya kamu masukkan ke dalam. Cikgu nak tunjuk dekat kamu supaya kamu masukkan ke dalam sedikit. Okey, jadi tulislah ayat itu sampai habis. Kemudian dah selesai tulis perenggan yang kedua, kita tulis perenggan yang ketiga. Perenggan yang ketiga ni pada gambar yang ketiga. Okey, sama juga masukkan ke dalam sedikit, tulis sampai habis. Kemudian tulis perenggan keempat. Perenggan keempat ni rujuk pada gambar yang keempat. Samalah juga kena jarakkan sedikit ke dalam. Jadi tulislah sampai habis. Okey, bila dah selesai, maksudnya lengkaplah karangan kamu semua. Okey, ingat ni garis merah yang tepi dengan anak panah ni tak perlu buatlah. Ini cikgu nak tandakan supaya cikgu nak tunjukkan dekat kamu supaya perlu jarakkan ke dalam. Yang ini pula tak perlu jarakkan. Okey? Jadi kamu tulis cantik-cantik karangan ni dalam buku tulis kamu. Okey, kemudian setelah selesai tulis karangan yang tadi tu, marilah kita buat latihan dalam buku aktiviti jilid 2 muka surat 57. Latihan ini penting untuk mengukuhkan lagi kemahiran menulis karangan. Kamu nak mahir menulis karangan, jadi kamu kena buat latihan. Okey, arahan yang diberikan ialah tulis karangan. Karangan dah diberikan ni. Cuma karangan ni tidak lengkap. Okey, ada tempat kosong yang perlu dilengkapkan dengan pilihan jawapan yang diberikan. Okey, jadi murid-murid perlu lengkapkan tempat kosong ini. Okey, cikgu tunjukkan
yang perenggan pertama ini, cikgu tunjukkan. Okey, mari kita baca. Tajuknya ialah sehelai sapu tangan. Ibu menjahit sapu tangan istimewa. Sapu tangan ini diperbuat daripada apa? Kain licin atau kain kapas yang ringan. Kain licin ni maksudnya kain itu bila dipegang ia licin dan tak lekat di tangan. Dan ia tidak menyerap air atau peluh. Dia tak menyerap. Kain kapas ini bila kita pegang ia tidak mudah jatuh. Dan kain kapas ini mudah untuk menyerap air dan peluh. Jadi yang mana satu yang kamu nak pilih? Kain licin atau kain kapas? Kalau cikgu pilih kain kapas. Okey. Jadi yang lain-lain ni kamu buat sendiri ya. Kamu pilih jawapan yang paling tepat. Okey, bila dah selesai kamu lengkapkan semua sekali, kamu tulis semula karangan ini pada garisan yang diberikan di bawah karangan ini. Tapi pada pemerhatian cikgu, garisan itu tidak cukup. Cikgu rasa tak cukup, kan? Kalau tulisan kamu besar, takut tak cukup. Jadi cikgu nasihatkan kamu untuk tulis dalam buku tulis. Okey, seperti ini. Okey, samalah juga tulis hari, tulis tarikh dan tulis tajuk. Okey, tajuk sehelai sapu tangan. Okey, kemudian murid-murid boleh mula menulis. Cikgu tunjukkan perenggan yang pertama sahaja. Nanti perenggan yang kedua dan yang ketiga, murid-murid tulis sendiri. Okey, jadi samalah juga macam yang cikgu terangkan tadi. Untuk perenggan pertama, kita mesti tulis rapat pada garisan tepi. Kemudian untuk perenggan yang kedua kita kena jarakkan sikit masuk ke dalam. Begitu juga dengan perenggan yang ketiga. Okey, jadi karangan ini mempunyai 3 perenggan sahaja. Okey, baiklah. Kita dah selesai belajar cara untuk menulis karangan. Jadi cikgu harap murid-murid boleh tulis karangan dengan tulisan yang cantik dan kemas. Okey, sekian sahaja daripada cikgu untuk murid-murid. Sekian, terima kasih. Bye.